Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Nadia Nordin dalam Pastikan Sahih edisi Isnin 6 Disember 2021. Menstrukturkan semula ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial antara 6 teras 100 hari aspirasi keluarga Malaysia oleh setiap kementerian. Jadi ayuh ramai-ramai memeriahkan program 100 hari aspirasi keluarga Malaysia pada 9 hingga 12 Disember 2021 bertempat di KLCC. Diskaun saman PDRM dan JPJ ditawarkan. Tapi ingat, kita masih belum menang menentang virus COVID-19. Perlu sentiasa patuhi SOP yang telah ditetapkan. Ayuh kita mulakan Pastikan Sahih pada hari ini dengan video tular isu kenaikan harga. Kononnya kerajaan tidak mahu bertanggungjawab isu kenaikan harga adalah video yang telah diubah suai untuk tujuan manipulasi. Menurut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, video yang telah diubah suai mengatakan kerajaan tidak mahu bertanggungjawab masalah yang diajukan petani. Itu tidak betul. Video itu dipotong untuk tujuan manipulasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kerajaan tidak akan berlepas tangan dengan mengatakan bahawa ini adalah luar kawalan. Dan untuk makluman semua, kerajaan sentiasa bertanggungjawab untuk memastikan mengambil tindakan yang sewajarnya supaya rakyat tidak dibebankan. Pelanggaran SOP penjarakan sosial. Ini pula kenyataan media Ketua Polis Daerah Ceras berkenaan hantaran di Facebook berkaitan pelanggaran SOP penjarakan sosial di Pavilion Bukit Jalil. Hasil siasatan awal mendapati gambar yang telah tular telah disahkan berlaku pada 3 Disember 2021. Siasatan diteruskan untuk mengenal pasti individu yang terlibat dalam pelanggaran SOP tersebut. Kes disiasat di bawah Seksyen 22-B Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Peraturan 17-1 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit nombor 2 2021. Sekiranya mempunyai sebarang maklumat berhubung kejadian ini, boleh menghubungi IPD Ceras di talian 013-2165-881 atau hotline Polis Kuala Lumpur 03-2146-0584 atau mana-mana balai polis yang berdekatan. Video tular kes pergaduhan. Kenyataan media seterusnya, Ketua Polis Daerah Ceras berkenaan video tular kes pergaduhan di restoran menggunakan senjata berbahaya. Hasil siasatan awal mendapati suspek menyewa rumah di atas restoran dan sering membuang air serta sampah dari rumahnya. Pihak polis telah mengenal pasti seorang lelaki warga tempatan dipercayai terlibat dalam video yang tular. Kes disiasat di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan. Pihak polis mengingatkan orang ramai supaya berfikir rasional dan tidak mengambil tindakan melulu sehingga menyusahkan pihak lain. Orang ramai diminta agar tidak menyebarkan video ini lagi yang boleh mendatangkan kegusaran awam. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kes ini boleh terus hubungi IPD Ceras di talian 013-2165-881 atau hotline Polis Kuala Lumpur 03-2146-0584 atau mana-mana balai polis yang berdekatan. Masih lagi video tular individu di hadapan Jabatan Kecemasan. Kenyataan media Ketua Polis Daerah Dang Wangi berkenaan video tular di media sosial mengenai seorang individu membuat kacau ganggu di hadapan Jabatan Kecemasan Hospital Kuala Lumpur. Kejadian berlaku pada 2 Disember 2021. Bertindak atas maklumat yang diterima, kereta peronda MPV terus ke tempat kejadian. Hasil siasatan mendapati individu tersebut berada di Jabatan Kecemasan Hospital Kuala Lumpur HKL bersama keluarga bagi mendapatkan rawatan susulan mengalami penyakit bipolar mood disorder. Individu berjaya ditenangkan dan dibawa masuk wad untuk menerima rawatan lanjut. Pihak polis memohon agar orang ramai tidak menyebarkan video ini lagi. Kita jaga aib orang, insya-Allah aib kita akan terjaga. Samun kedai jam menggunakan pistol. Kenyataan media Ketua Polis Daerah Brickfield berkenaan samun kedai jam dengan menggunakan objek merupai pistol dan pihak polis telah membuat tangkapan dan merampas sebuah telefon bimbit berserta SIM card bagi membantu siasatan. Kedua-dua suspek telah dibawa ke hadapan Magistrate Kuala Lumpur untuk proses permohonan tahanan reman di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah.
Suspek pada masa kejadian dilihat melalui rakaman CCTV memakai pelitup separuh muka dengan membawa beg galas hitam dan 2 plastik putih dan hijau di tangan kanan. Orang awam dinasihatkan tidak terlibat atau bersubahat dalam perbuatan jenayah. Saksi berkaitan jenayah boleh salurkan maklumat ke mana-mana balai polis yang berhampiran. Siasatan konvoi kenderaan turunkan harga barang. Ini apa pula ceritanya? Kenyataan media Ketua Polis Daerah Dam Wangi berkenaan siasatan berhubung konvoi kenderaan turunkan harga barang di daerah Dam Wangi. Bahagian siasatan jenayah IPD Dam Wangi telah membuka kertas siasatan mengikut peruntukan undang-undang. Mereka yang terlibat di dalam konvoi kenderaan tersebut akan dikesan dan seterusnya dipanggil ke IPD Dam Wangi untuk diambil keterangan dalam masa terdekat. Kertas siasatan akan dirujuk ke Pejabat Timbalan Pendakwa Raya apabila siasatan selesai dijalankan. Sebanyak 5 kenderaan yang dikesan masuki daerah Dam Wangi sambil meletakkan kertas di kenderaan masing-masing. Justeru, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa patuhi SOP yang sedang berkuat kuasa dan tindakan di bawah peruntukan undang-undang akan diambil jika berlaku ketidakpatuhan. Hentikan tinggal anak kecil dalam kenderaan. Ayuh semua ibu bapa dan penjaga, kita hentikan tinggal anak kecil sendirian dalam kenderaan. Tiada alasan, tiada kompromi. Kealpaan anda membawa padah. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, akan didenda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. InsyaAllah kita mampu mengelak dan merubah kebiasaan yang tidak betul ini agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Pematuhan kepada SOP masih berkesan. Omikron kini telah berada di Malaysia. Namun, pematuhan kepada SOP masih berkesan untuk mengelakkan penularan jangkitan COVID-19. Kajian menunjukkan pemakaian pelitup separuh muka dapat mengurangkan 53% kes jangkitan COVID-19. Penularan sosial iaitu penjarakan fizikal menyebabkan pengurangan sebanyak 25% kes serta awalan basuh tangan dengan pengurangan 53% kes. Malahan, kadar kematian di negara yang mewajibkan pemakaian pelitup separuh muka adalah 45.7%, lebih rendah berbanding negara yang telah melonggarkannya. Pematuhan pemerhatian di Amerika Syarikat pula juga mendapati penularan jangkitan berkurangan sebanyak 29% di negeri-negeri yang masih mewajibkan pemakaian pelitup separuh muka. Bersama kita memutuskan rantaian penularan COVID-19, hidup cara norma baharu kita mampu lakukan demi kemaslahatan kita bersama. Baik, yang seterusnya, dos penggalak ditawarkan kepada dewasa 18 tahun. Dos penggalak vaksin 19 kini akan ditawarkan kepada semua dewasa 18 tahun ke atas. Golongan berisiko tinggi akan diutamakan. Dapatkan dos penggalak jika terima janji temu. Dapatkan maklumat lanjut mengenai info ini sudah semestinya di portal rasmi JKJAV. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Berehat seketika, kembali selepas ini. Aspirasi keluarga Malaysia ini sangatlah baik kerana dia meliputi seluruh bangsa, merangkumi semua lapisan masyarakat, terutamanya golongan belia. It's a very good idea. It's a very good thing. Ini boleh menyatukan semua kaum. Dan saya berbangga sebagai rakyat Malaysia dan saya nak beritahu di negara kita ni terdapat berbilang bangsa dan mereka semua dapat bersatu padu untuk membantu semua. Dan ia merangkumi ke semua lapisan usia, tidak kira anak muda maupun yang telah berusia. Untuk kita semua sebagai masyarakat Malaysia saling melengkapi dalam menaikkan semula negara Malaysia selepas kita dilanda pandemik COVID-19 ini.
Izinkan saya jelaskan sedikitlah berkaitan dengan peranti tabung cerdik diumumkan oleh Menteri Kewangan sewaktu membentangkan belanjawan 2021 tahun lepas ya, dan disebutkan bahawa tabung cerdik ini adalah hasil daripada sumbangan pihak GLC dan GLIC ya, mana GLC, GLIC memberi sumbangan dan sumbangan ini diuruskan oleh Yayasan Hasanah. Yayasan Hasanah ini adalah satu yayasan di bawah Khazanah Nasional untuk memberi sumbangan peranti dan juga data ya, kepada anak-anak ini, anak-anak yang terpilih. Bagaimana nak pilih? Itu Kementerian Pendidikan bantu. KPM bantu apakah kriteria sekolah, apakah kriteria penerima dan sebagainya. Maka untuk 150,000 unit yang telah ditetapkan itu, kita mula laksanakan pada awal tahun ini. Di peringkat awalnya agak perlahan ya, kerana pada waktu itu seluruh dunia terkesan dengan pandemik, isu bekalan dan sebagainya. Itu merupakan satu cabaran. Namun begitu, hari ke hari jumlah yang telah diagihkan itu semakin meningkat dan unit ke 150,000 ya telah diagihkan pada 29 Oktober ya, kepada adik Muhammad Danish di SMK Pinji di Ipoh Perak. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Saya. Seterusnya kita bawakan hebahan berita RTM. Vaksinasi remaja. Lebih 2.7 juta individu atau 86.4% daripada populasi remaja 12 hingga 17 tahun di negara ini lengkap menerima suntikan vaksin COVID-19. Berdasarkan data Kementerian Kesihatan menerusi laman COVID Now, seramai 2,829,902 individu atau 89.9% golongan itu menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Bagi populasi dewasa pula, sebanyak 22,718,376 individu atau 97% telah melengkapkan vaksinasi mereka. Manakala lebih 23 juta atau 98.4% menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin COVID-19. Dalam pada itu, 67,701 dos suntikan vaksin diberikan pada 4 Disember 2021 melibatkan 3,902 suntikan dos lengkap, 3,209 dos pertama dan 60,590 suntikan dos penggalak. Perkembangan itu menjadikan jumlah kumulatif pemberian vaksin bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK kini meningkat kepada lebih 54 juta dos. Jumlah kumulatif dos penggalak ini 2,905,809. Sesi persekolahan bersemuka diteruskan. Sesi persekolahan bersemuka akan diteruskan sehingga tamat penggal hujung minggu depan. Ia berikutan jumlah kes jangkitan baharu COVID-19 dalam kalangan pelajar lebih rendah berbanding kehadiran keseluruhan seramai 4.5 juta pelajar di seluruh negara. Kementerian Pendidikan akan mengambil langkah pengawalan pada tahap tertinggi bersesuaian dengan fasa endemik ketika ini. Dengan penutupan daripada Kementerian Kesihatan, kita akur. Itu apabila berlaku kes, pihak pejabat kesihatan daerah akan duduk bersama dengan pihak sekolah untuk memahami keadaannya dan membuat penilaian risiko. Kalau pihak Kementerian Kesihatan berdasarkan penilaian risiko kata sekolah perlu ditutup, maka kita akan tutup sekolah. Tapi pada waktu ini pihak pejabat kesihatan daerah membuat penilaian dan melihat ada sekolah tak perlu ditutup. Ya, ada sekolah seperti dalam kes sekolah Seri Puteri sebagai contoh. Apabila ramai murid yang terlibat dan ramai guru yang dikuarantinkan, maka kapasiti di sekolah itu dah tidak ada, dan dalam konteks ini ramai yang menjadi kontak rapat, maka Kementerian Kesihatan mencadangkan meminta supaya sekolah ini tutup.
Penganjuran ceramah fizikal dibenarkan. Penganjuran ceramah atau syarahan secara fizikal sepanjang tempoh berkempen pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak ke-12 hanya dibenarkan di 64 kawasan Dun yang tidak mempunyai capaian internet yang tinggi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan penganjuran perlu mendapatkan permit daripada pihak polis sebelum mengadakan aktiviti berkenaan. Penganjur juga dinasihatkan menggunakan lokasi tertutup bagi mengawal kehadiran orang ramai. SPR mengumumkan prosedur operasi standard SOP khusus menerusi laman sesawang rasminya. SPR turut menggariskan antaranya penganjur perlu memastikan hanya 50% daripada kapasiti sebenar premis dibenarkan hadir dalam satu-satu masa. Orang ramai yang menghadiri ceramah dihadkan kepada penduduk sesebuah kampung atau rumah panjang sahaja. Selain itu, aktiviti berkempen hanya dibenarkan di kawasan pilihan raya Dun masing-masing dan tidak dibenarkan merentas Dun lain. Laluan ke Cameron selamat digunakan. Laluan utama Tanah Tinggi lodging menuju Cameron Highlands, Pahang masih selamat untuk digunakan. Agensi berkaitan giat membuat rondaan dan memantau kawasan cerun batu yang berisiko mengalami kejadian tanah runtuh. Januari tahun lalu, laluan di kilometer 92 Jalan Gua Musang lodging telah mengalami kerosakan akibat kejadian tanah runtuh. Laluan ke Cameron Highlands setakat ini tidak ada masalah. Daripada Gua Musang melalui lodging dan terusnya ke Cameron Highlands. Sekiranya penduduk Kelantan yang ingin ke Perak terpaksa melalui jalan lodging, Cameron Highlands, Ringlet dan juga ke Tapah lah sebelum masuk ke Ipoh. Nasihat pihak polis lah kepada pengguna jalan raya yang melalui jalan lodging Cameron supaya berhati-hati di musim hujan disebabkan jalan agak licin dan juga kita khawatirilah sekiranya berlaku runtuhan supaya penduduk pengguna jalan raya ni alert ataupun berhati-hati berkaitan isu yang saya sebutkan tadi. Sistem amaran digital, sistem amaran awal dalam bentuk digital akan diletakkan di semua kawasan berisiko tinggi berlakunya tanah runtuh. Sistem itu turut diletakkan di lokasi yang tiada penginapan. Antaranya kawasan yang sudah diletakkan sistem itu termasuk Gunung Jerai, Kedah, beberapa lokasi di Sabah dan kawasan tanah tinggi termasuk Cameron Highlands. Yang berisiko tinggi akan diletakkan sistem amaran awal ni dalam bentuk digital lah. Dan di samping itu kita juga menjalankan kempen kesedaran, awareness campaign kepada rakyat yang berada di kawasan-kawasan yang berisiko tinggi ni. Kita tak mahu alat ada tapi kesedaran tak ada. Jadi dua serentak ni. Satunya sistem amaran awal, early warning system, dan juga awareness, kesedaran di kalangan rakyat itu sendiri. Pembinaan Lebuh Raya Borneo Sarawak. Fasa 2 projek pembinaan Lebuh Raya Borneo Sarawak dari Laluan Pujut hingga Lawas akan diteruskan. Ia merupakan komitmen Kerajaan Persekutuan menerusi Kementerian Kerja Raya JKR dengan Kerajaan Negeri. Projek Fasa 2 ini termasuk projek yang diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan di bawah Barisan Nasional namun dibatalkan semasa di bawah Pakatan Harapan. Dan saya memberi komitmen kepada tuan-tuan dan puan bahawa saya bersama dengan Datuk Seri Fadilah selaku Menteri Kanan Kerja Raya bersama dengan Ketua Menteri Sarawak yang amat hormat, kita akan bincang bagaimana kita nak meneruskan fasa 2 red line dan missing link ini. Dan saya beri komitmen kita tidak akan berhenti setakat itu dan kita akan teruskan segala projek yang dirancangkan bagi Sarawak. Lambakan ayam sejuk beku import. Kesan import ayam sejuk beku akan diperhalusi terlebih dahulu. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Datuk Seri Hasnul Zamzam Ahmad, ia dijangka akan membantu menurunkan harga ayam di pasaran negara sekiranya berlaku lebihan bekalan. Tambahnya, terdapat beberapa faktor lain yang turut diambil kira.
Namun pihaknya masih belum mendapat maklumat kerana ia dikendalikan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. KPDN-HEP beri jaminan agihan minyak masak mencukupi. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP beri jaminan tiada masalah dalam isu agihan bekalan minyak masak setakat ini. Pihak KPDN-HEP telah melantik pengedar dan pengilang seluruh negara untuk mengagihkan peruntukan 60,000 metrik tan minyak masak setiap bulan mengikut kota yang ditetapkan. Pihaknya giat melakukan pemantauan bagi memastikan bekalan minyak masak di setiap kawasan mencukupi dan mencari penyelesaian bagi isu berkaitan. Distribution center, gudang-gudang, tempat pengumpulan yang ada masa ditutup. Jadi semua ini semua diterjemah kepada situasi-situasi tiada bekalan. Tapi ini adalah sementara. Jadi saya menasihatkan pengguna yang berhadapan dengan situasi ini tampil memberi aduan, maklum balas kepada kementerian supaya kita boleh pergi ke lokasi yang berkenaan dan melihat apakah bantuan yang boleh kita bantu supaya situasi sementara itu dapat diatasi. Kita teruskan lagi dengan 5 hebahan isu semasa. Kes baharu semalam turun iaitu kes baharu COVID-19 dalam negara terus merekodkan penurunan dengan 4,298 kes hari ini berbanding 4,896 semalam menjadikan kumulatif kes kini iaitu 2,658,772. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata daripada 4,298 kes itu 4,275 adalah kes jangkitan tempatan, manakala 23 lagi kes import. Daripada keseluruhan kes baharu itu, 75 kes atau 1.7% adalah kategori 3, 4 dan 5, manakala 4,223 kes atau 98.3% lagi melibatkan kategori 1 dan 2. Katanya dalam kenyataan semalam, dan untuk makluman anda boleh dapatkan di portal rasmi Majlis Keselamatan Negara. Ini dia peratusan jangkitan sporadik tinggi di Sabah. Peratusan jangkitan COVID-19 secara sporadik di Sabah yang masih tinggi harus dilihat sebagai amaran dan peringatan kepada orang ramai supaya terus mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi mengekang pandemik itu. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Masidi berkata, 36% daripada 294 kes semalam, 38% daripada 351 kes hari sebelumnya, 4 Disember dan 42% daripada 374 kes pada Jumaat lepas iaitu 3 Disember adalah jangkitan sporadik. Semua prosedur operasi standard perlu dipatuhi setiap masa. Kita baru saja dikejutkan dengan varian baharu Omicron yang dikatakan menjangkit lebih cepat daripada varian sebelumnya. Ayo sama-sama kita patuhi SOP. 25 mangsa banjir dipindahkan. Seramai 25 penduduk di Kampung Sungai Keluang Laut ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Pusat Latihan Pemimpin Muda iaitu Pulapem dekat Batu Pahat dan susulan banjir kilat. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar berkata PPS Pulapem dibuka pada pukul 9 malam selepas beberapa rumah dinaiki air. Air pasang besar melebihi 3 meter yang melimpah di Kampung Sungai Keluang Laut telah menyebabkan banjir kilat. Berat seketika, kembali selepas ini dalam Pastikan Sahih. Pengurusan kontak rapat di rumah. Pertama, kontak rapat perlu dikuarantin selama 10 hari dari tarikh terakhir pendedahan kepada kes positif. Kedua, kontak rapat hendaklah melakukan pemantauan kesihatan kendiri dalam tempoh tersebut. Ketiga, kontak rapat akan dihubungi untuk tujuan penilaian kesihatan dan pemberian perintah pengawasan dan pemerhatian mengikut pengaturan PKD masing-masing. Keempat, kontak rapat yang bergejala akan diberi keutamaan untuk ujian pengesanan COVID-19.
Ayo sertai kami di 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia. Kunjungi bos pelbagai kementerian dan agensi Carnival Kerjaya dan jom masuk IPT Keluarga Malaysia. Kaunter diskaun pembayaran saman, e-games, cabutan bertuah dan pelbagai lagi aktiviti menarik menanti anda. 9 hingga 12 Disember dari jam 9 pagi hingga 10 malam. Bertempat di Pusat Convention Kuala Lumpur. Zahirkan impian aspirasi Keluarga Malaysia. Jumpa anda di sana. Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih. Untuk minit yang terakhir, seperti biasa kami akan war-warkan hebahan yang perlu anda sertai. Iaitu ayuh saksikan malam ini bicara naratif dengan tajuknya Sarawak Mengundi PRU Don Sarawak ke-12 bersama tetamu yang diraih iaitu Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin, iaitu penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi UiTM. Bersama yang berbahagia Datuk Dr. Madeline Burma, iaitu Fellow Akademi Sains Malaysia. Saksikan pada hari ini 9 malam di saluran berita RTM My Freeview 123, juga siaran serentak di TV1. Untuk mudah, muat turun saja RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Ya, ini pula 3 hari lagi. Ya, 9 hingga 12 Disember 2021. Apakah ia? Ini kita bawakan kepada anda untuk hari 100 hari Aspirasi Keluarga Malaysia yang akan berlangsung di Pusat Convention Kuala Lumpur KLCC 9 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti disediakan dan juga personaliti TV RTM, juga DJ radio RTM. Dan hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Sekiranya anda terima berita yang tidak pasti, anda perlu salurkan ke portal sebenarnya.my untuk mendapatkan kepastian. Dan ingat, pastikan saya setiap hari Isnin ke Jumaat 3.30 petang di saluran berita RTM My Freeview 123. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia.